Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, muslimin dan muslimat yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian. Syukur kita kepada Allah pada pagi yang penuh keberkatan ini. Allah masih lagi memberikan keizinan kepada kita untuk kita hadir ke salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat menunaikan salat subuh secara berjamaah, dan sementara masuknya waktu syuruk, kita isi dengan 20 minit pengajian tadabbur ringkas surah Al-Waqiah. Kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-11, yang mana ayat yang ke-11 ini adalah perincian kepada golongan as-sabiquna sabiqun. Okey. Golongan as-sabiquna sabiqun ini, apakah kedudukannya, apakah balasannya di sisi Allah? Ayat nombor 11 ada jawapannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaikal muqarrabun. Terjemahan ayat, ulaika, mereka itulah. Mereka di situ merujuk kepada as-sabiquna sabiqun, iaitu pada ayat yang sebelumnya, ayat ke-10. Allah kata as-sabiquna sabiqun, mereka itulah al-muqarrabun, orang yang didekatkan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ayat ini menariknya ada lagi kedalamannya. Maksudnya begini. Ayat ini kalau kita rujuk dalam surah Al-Baqarah contohnya. Ini ayat yang kelima yang bawah tu, wa ulaika humul muflihun. Okey. Ayat tadi, kalau ayat itu biasa digunakan, dia perlu ada hum sebelum al-muqarrabun. Faham tak maksudnya? Sepatutnya ayat tadi itu ulaika humul muqarrabun. Seperti mana Allah pernah gunakan dekat ayat surah Al-Baqarah ayat 5, wa ulaika humul muflihun. Dekat maksudnya ayat itu Allah tak letakkan humu. Dia terus bunyi apa? Ulaikal muqarrabun. Allah tak nak letak hum tu. Kenapa? Ini dipanggil kehalusan ayat tu. Kalau ada hum, dia seperti menjarakkan antara ulaika dengan al-muqarrabun. Al-muqarrabun didekatkan tu dekat dengan siapa? Dekat dengan Allah. Jadi kalau ada hum dekat tengah dia, seolahnya macam ada jarak antara mereka itu dengan yang didekatkan. So Allah Ta'ala nak kata mereka ni sangat dekat, maka tak perlulah letak kalimah humu. Boleh faham tak maksud dia? Maksudnya Allah ni nak bagi tahu betapa dekatnya mereka dengan Allah, maka tak perlu letak kalimah hum sebelum al-muqarrabun. Jelas tak tuan? Inilah dia panggil, kalau kita belajar faham ayat Quran, setiap kalimah, baik kalimah tu ada sesuatu yang ingin Allah sampaikan. Ni kita ambil lah sedikit maklumat. Okey, ayat ni tak susah nak faham.
kerana ia merujuk kepada golongan yang didekatkan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, saya terus kepada ayat yang ke-12. Jadi pengajaran ayat itu apa? Pengajaran ayat itu ialah manusia yang sangat dekat hubungannya, darjatnya di sisi Allah adalah golongan as-sabiquna sabiqun. Sekejap lagi kita akan kupas siapa itu sabiqun. Saya perlu ulang sedikit. As-sabiqun tu kalau kita ulas sebelum ini apa? Sabiqun ni adalah perbuatannya orang yang telah mendahului, maka nanti dialah yang akan mendahului. As-sabiqun pertama merujuk kepada perbuatan dia mendahului. Dialah yang apa-apa pun dia mendahului. Jadi nanti mereka inilah yang akan ke depan sekali. Itulah as-sabiquna sabiqun. Baik. Mereka ini, apa yang Allah nak bagi kepada mereka pada ayat yang ke-12? Fi jannatin na'im. Mereka yang didekatkan hubungan itu dengan Allah, mereka akan berada dalam jannatin, syurga. Yang sifat syurga itu an-na'im, penuh dengan pelbagai kenikmatan. Rakaat kedua tadi, waktu kita mendengar imam membaca surah Al-Insan, ingat tak ayat yang Tuhan kata apa? Summa ra'aita, kita melihat apa? Ra'aita na'iman wa summa ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Allah bagi tahu syurga ini kamu akan dapati di dalam dia pelbagai na'iman, pelbagai nikmat, samalah macam fi jannatin na'im. Perkataan an-na'im perkataan an-na'im kalau jumpa dalam Quran, ia memang merujuk kepada syurga. Begini. An-na'im maknanya apa? Nikmat. Kalau satu nikmat disebut apa? Disebut ni'mah. Dalam Quran ada beza penggunaan perkataan ni'mah dengan ni'mat. Pernah jumpa ayat ni'mah dengan ni'mat? Dan Allah juga guna an-na'im. Kadang-kadang an-na'im. An-na'im. Apa beza dia? Mudah je ingat. Kalau dalam Quran Allah guna ni'mah ataupun ni'mat, itu merujuk kepada nikmat dunia. Tapi kalau Allah guna an-na'im dalam Quran, setakat yang dapatan saya mengikut kepada bacaan dan sebagainya, memang an-na'im para ulama kata dia merujuk kepada nikmat syurga. Itu dia beza dia. An-na'im ini adalah merupakan salah satu daripada sifat pada syurga. An-na'im. Syurga ni dia ada banyak ciri-ciri syurga. Nombor satu, syurga itu adalah sifatnya jannatin na'im, yang penuh kenikmatan. Kalau tuan masih ingat, syurga ini juga kadang-kadang Allah panggil dia dengan jannatul ma'wa. Ada juga kadang-kadang Allah panggil syurga ni dengan jannatul khuldi. Pernah dengar? Kadang-kadang Allah panggil syurga ni dengan jannatun adn. Syurga ni sebenarnya dia satu, tetapi ciri syurga tu kadang-kadang Allah panggil an-na'im. Contohnya ayat ini.
Kadang-kadang Tuhan panggil al-khuldi, iaitu syurga yang kekal. Kadang-kadang Allah panggil al-ma'wa. Kadang-kadang Allah panggil adn. Kadang-kadang Allah panggil al-firdaus. Itu sekadar maklumat tambahan. Okey, Jannatun Na'im ni adalah merupakan di antara doa Nabi Allah Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim, kalau kita rujuk dalam surah Asy-Syu'ara ayat surah Asy-Syu'ara surah yang ke-26 ayat 85, muka surat 371. Kita buka muka surat 371, ayat yang atas sekali tu, baris pertama tu, tetap tentu akan jumpa Nabi Allah Ibrahim. Dia pernah doa kepada Allah, waj'alni min warasati jannatin na'im. Nabi Ibrahim pernah doa, berilah kepada beliau mewarisi syurga yang penuh dengan kenikmatan. Okey, itu pelajaran kita pada pagi ini, iaitu ayat yang ke-12. Pengajaran dia apa? Syurga itu kalau kita masuk di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Okey, kita lanjutkan lagi, terus pergi kepada perbincangan kita, siapakah golongan as-sabiqun as-sabiqun ini. Macam nak cari jawapan dia? Cuba perhatikan baik-baik. Nampak tak? Kena beli TV besar sikit ni. Baik, nampak ya, sabiqun. Begini, dalam surah Al-Waqi'ah, kalau kita buat perbandingan, dia sama teknik macam surah Rahman tau. Okey, as-sabiqun as-sabiqun ni Allah cerita mula ayat nombor berapa? Ayat nombor 10, dan dia akan tamat pada ayat nombor 24. Maknanya kita belajar ni sampailah minggu depan ni, sampai yang hari berikutnya kita belajar as-sabiqun je, apa nikmat dia dapat dalam syurga. Okey, sampai ayat 24. Selepas ayat nombor 24, bukan sampai 24, ada lagi huraian dia. Lepas tu masuk golongan kanan. Okey, ashabul yamin. Nampak tak perbezaan? Wasabiqun dengan ashabul yamin. Okey, ketika mana Allah menyebutkan golongan kanan, Allah tidak sebut apa amal mereka. Allah tak sebut. Nanti dekat dalam satu Waqi'ah kita akan jumpa, Allah memang tak sebut secara spesifik apa amal as-sabiqun, apa amal golongan kanan. Jadi kita nak cari apa amalan golongan sabiqun ni, memang Allah tak cerita. Cuma ada satu isyarat pada ayat nombor 24, iaitu ayat berbunyi jazaa'am bima kanu ya'malun. Tadi pun ada surah Insan, betul tak? Allah sebut jazaan, wa kana sa'yukum mashkura. Kalau jumpa jaza ni maknanya balasan. Okey, ketika mana Allah menceritakan golongan sabiqun, sebab kita nak cari jawapan sekarang, as-sabiqun ni apa dia buat sampai Allah nak sampaikan mereka ni sangat dekat dengan Allah. Okey, kalau cari dalam Al-Waqi'ah ada satu isyarat, ada satu clue dia. Allah kata jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. Maknanya Allah Ta'ala kata apa? As-sabiqun ni dia dapat nikmat ni, itu adalah balasan apa yang mereka telah buat. Tetapi ketika Allah ceritakan golongan kanan, Allah tak sebut pun balasan apa yang mereka telah buat. Sebab apa? Dia sebenarnya, Allah nak kata, ini bukan saya kata ya, merujuk apa ulama kata, kenapa ketika Allah kata as-sabiqun as-sabiqun ni, Allah kata mereka dapat nikmat-nikmat dalam syurga tu sebab amal-amal yang mereka buat. Tetapi golongan kanan tak disebut pun sebagai balasan apa yang mereka dah buat. Seolah-olah kata para ulama tafsir, amal as-sabiqun
lebih banyak daripada ashabul yamin, sehingga Allah tak sebut perkataan jazaan bima kanu ya'malun pada ashabul yamin. Peh ke dok peh ni? Boleh faham Boleh faham kan? Okey. Berdasarkan isyarat itu, maka kata para ulama tafsir, as-sabiqun ni tentu amal dia ya'malun tu mereka selalu buat amal tu, tentu amalnya special daripada golongan kanan. Walaupun golongan kanan ahli syurga juga, tapi ahli syurga kelas kedua. Okey, jelas ini sebab tu kalau kita baca Quran, kita kena perhati satu ayat, tapi kita tak dah nak perhati. Sebab kita kejar nak khatamnya ni. Baca. Okey, tak apa. Lepas tu satu usaha yang sangat bagus, kita buat tadabbur walaupun pendek. Baik, ada 4 minit lagi. Okey. Waktu sangat cepat berlalu. Okey. Pertama, siapa tu as-sabiqun? As-sabiqun kita boleh kata apa? Kita boleh kata yang pertama, Allah bagi isyarat mereka ni ada amal yang mereka ni orang yang lebih banyak amal dia daripada golongan kanan. Kalau orang tanya, macam mana kita boleh kata dia banyak amal? Kita boleh kata ketika mana Allah menutupkan cerita as-sabiqun, Allah kata mereka yang malun tau, tidak pada golongan kanan. Okey. Kalau dalam ayat Quran lain, tengok dalam suratul Mu'minun ayat 61, Allah kata ulaika yusari'una fil khairat wa hum la sabiqun. Cuba tak perkataan sabiqun. Mereka itulah orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Mereka itulah sabiqun. Jadi isyarat lain dalam surah lain, as-sabiqun ni adalah orang yang dia cepat-cepat, orang yang bersegera. Apa pun amal soleh, dia yang paling cepat, paling segera. Okey, kita nak buat kutipan untuk membesarkan masjid, dia paling laju sekali, tup, sampai dah dia. Faham tak? Masjid tu orang lain tak datang lah, dia yang paling segera sekali. Contohnya dia adalah orang yang cepat-cepat. Dia bukan jenis orang yang engkau dulu, janji aku buat yang hujung. No, bersegera. Boleh faham tak? Lepas ni kena segera. Okey, dalam ayat lain dalam surah Fatir ayat 32, Allah kata wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Di antara mereka ada yang mendahului. Maknanya kalau dia bersegera, maknanya dia lah yang paling yang ke depan. Itu di antaranya. Okey, jelas tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah. Itu secara umum. Okey, secara yang lebih khusus, kata Ibnu Katsir, sesiapa di dunia yang berlumba-lumba dan bersegera melakukan kebaikan, maka nanti di akhirat dialah termasuk orang yang paling dahulu mendapat kemuliaan kerana balasan itu sesuai dengan amal perbuatannya. Ini kita fahamlah. Maksudnya, siapa nak masuk syurga grup yang pertama dekat dunia, dia perlu jadi orang yang awal dalam buat kebaikan. Macam tu. Kalau dia makin lewat, makin grup kedua lah dia, ke belakang lah dia. Kalau siapa-siapa makin ke depan lah dia. Okey. Saya dapat merujuk beberapa ulasan para ulama tafsir. As-sabiqun ni siapa dia? Apa amal dia punya banyak tadi tu? Okey, gini. Yang pertama, dia buat yang wajib. Yang kedua, dia tinggal yang haram. Yang ketiga, dia buat juga yang sunat. Kan Allah suka buat yang sunat, dia pun cepat-cepat dia buat. Orang lain tak buat sebab apa? Sunat, apa definisi sunat? Sunat buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Itu yang kata tak apalah, sunat aja. Ada satu kumpulan ni, dia tak kisah, sekalipun dia sunat, tapi ni amal kebaikan ni, dia ke depan, dia buat. Lepas tu dia juga tinggalkan yang makruh. Makruh tu tak makruh? Makruh contoh apa? Semayang dalam keadaan menahan sakit perut dia. Imam ni dalam baca sajadah dengan insan, aduh panjang berbenar lah.
Dia nak tabung air tu, tahan dia. Itu makruh. Sepatutnya dia berhenti, ambil wudu, masuk balik semula. Itu patut makruh. Orang as-sabiqun ni dia tinggal yang makruh. Walaupun makruh tu tak haram, tapi Allah tak suka. Walaupun tak haram, bagi dia apa yang Allah tak suka, aku boleh tinggalkan. Yang kelima, sebahagian yang harus pun Allah tinggalkan. Mereka ketinggalkan. Harus ni boleh buat, tapi dia tinggalkan. Contoh apa yang harus? Makan. Ada orang kalau dia dah makan tu, ya Allah, makan aja. Ada sebagian orang as-sabiqun ni dia kata, aku tinggal sikit lah makan tu. Boleh faham tak? Macam bercakap tu harus, tak cakap pun boleh, bercakap pun boleh. Tapi kalau dah bercakap tu, tak berhenti-henti bercakap. Takut dia bercakap tu ada dosanya, ada begini-begini. So orang as-sabiqun ni dia tinggal sebahagian yang harus. Boleh faham eh? Apabila kita ambil 5 kriteria ni, banyak tak amal mereka. Golongan kanan, dia ada kurang sikit. Buat yang sunat tu kadang-kadang. Yang makruh tu dia tak haram, dasar juga. Yang harus tu dalam benda harus, buatlah. Macam tu. So ada beza. Jadi perbezaan amal-amal ini ditunjukkan oleh Allah pada isyarat ayat jazaa'an bima kanu ya'malun. Okey, jelas tentang Bapak rahimani wa rahimakumullah. Insya-Allah nanti kita akan sambung lagi pada minggu berikutnya. Kita nak bincang berapa ramai golongan as-sabiqun ini, insya-Allah pada kuliah yang akan datang. Okey, kita dah 22 minit. Minta maaf lebih 2 minit. Insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu yang berikutnya. Moga-moga Allah memberikan kita rahmatnya, memberikan cahaya di dalam hati-hati kita. Allah memberikan Quran ini sebagai keberkatan dalam hidup kita. Moga-moga kita layak mendapat syafaat Al-Quranul Karim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa